Pertanyaan seterusnya saya ingin menjumpai Yang Berhormat Tuan Ahmad Tarmizi Sulaiman, SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 3 kepada Menteri Kanan Pendidikan. Terima kasih. Menteri Kanan Pendidikan jawab. Tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa melaksanakan penambahbaikan kepada sistem pentaksiran dan penilaian murid seiring dengan keperluan semasa. Berikutan pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 atau PT3 mulai tahun 2022, KPM memberi tumpuan kepada pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS melibatkan komponen pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum PAJSK serta pentaksiran psikometrik PPSI. PBS mula diperkenalkan lebih 10 tahun yang lalu iaitu mulai tahun 2011 pada peringkat sekolah rendah dan tahun 2012 pada peringkat sekolah menengah. Pentaksiran ini bertujuan untuk menilai aspek intelek, emosi, rohani, jasmani dan sosial selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks pentaksiran bilik darjah PBD, guru memantau perkembangan kemajuan dan penguasaan murid dalam proses pembelajaran termasuk kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Dengan ini, guru boleh merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP bagi membantu setiap murid meningkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Pelaksanaan PBD secara berterusan dapat mempersiapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai sebagai asas yang kukuh untuk mengikuti pembelajaran pada peringkat yang seterusnya. PBD melibatkan pentaksiran formatif dan sumatif. Pentaksiran formatif dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDP sebagai sebahagian daripada pembelajaran bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid. Pentaksiran sumatif pula dilaksanakan untuk menilai pencapaian murid dalam satu tempoh, tajuk atau bidang pembelajaran. Salah satu komponen pentaksiran sumatif adalah ujian akhir tahun atau kini dikenali sebagai ujian akhir sesi akademik. Mulai tahun 2022, ujian akhir sesi akademik ditambah baik melalui penyediaan soalan yang setara standardnya oleh KPM bagi murid tingkatan 1 hingga 3. Soalan tersebut disediakan oleh guru yang berkepakaran dalam pembinaan item dan disimpan dalam bank soalan yang dibangunkan oleh KPM. Pihak sekolah akan menjana set soalan daripada sistem tersebut dan ditadbir di sekolah seperti mana ujian akhir tahun sebelum ini. Panduan penskoran juga akan disediakan untuk kemudahan guru. Penambahbaikan kepada ujian akhir sesi akademik ini membolehkan KPM melihat standard pencapaian murid di seluruh negara. Ini akan membantu KPM merangka pendekatan yang bersesuaian sekiranya terdapat trend yang menunjukkan pencapaian bagi kohort atau kumpulan tertentu yang memerlukan intervensi khusus. Selain itu, mengambil kira soalan yang setara standardnya di seluruh negara, pelaporan ujian akhir sesi akademik akan digunakan untuk membolehkan intervensi awal dilakukan oleh guru dan ibu bapa bagi mengoptimumkan potensi setiap murid. Pelaporan ini bukan untuk tujuan perbandingan pencapaian antara murid atau sekolah. Guru juga boleh menggunakan maklumat diperoleh daripada pelaporan pentaksiran sumatif tersebut untuk merancang dan melaksanakan strategi yang lebih konstruktif dan bermakna bagi menggalakkan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran. Ini seterusnya membantu meningkatkan penguasaan dan pencapaian mereka. KPM yakin bahawa pentaksiran yang bersifat holistik dan berterusan melalui PBS merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Sila SIK, soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti jawapan tadi dan semua sudah pasti melihat usaha penilaian berasaskan sekolah ini sama ada dalam kaedah sumatif atau formatif ini sangat baik untuk kita memastikan keberkesanan pendidikan kita. Namun demikian, kita melihat ada ruang-ruang dari segi yang disebut manipulasi ataupun ketidaketepatan penilaian
memandangkan penilaian yang dijalankan adalah secara lokal ataupun secara dalaman yang hanya memerlukan penafsiran oleh guru-guru di sekolah yang sama. Dan ada dilaporkan segelintir para guru turut tertekan kerana tuntutan pihak pengurusan sekolah yang mahukan data pencapaian murid itu dilihat cemerlang dan terbaik, ya, sedangkan pada hakikatnya ada penilaian asal para guru sudah bertepatan dengan kadar keupayaan murid tersebut. Jadi jika berlaku pengurusan data murid ini, saya bertanya bagaimana pihak kementerian memastikan bahawa langkah-langkah yang boleh diambil bagi memastikan bahawa data-data ini tidak diubah suai, yang pastinya ialah pencapaian murid itu benar-benar menepati apa yang ada pada murid tersebut, ya, bagi memastikan pendidikan kita benar-benar berkualiti. Terima kasih. Terima kasih Sik. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Sik. Dalam konteks ini, saya ingin menyentuh apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi berkaitan dengan pertama, bagaimanakah penilaian dilaksanakan oleh guru, kerana tidak setiap guru itu ada penilaian yang berbeza dan tidak ada satu penyelarasan atau pentaksiran yang lebih berbentuk standard. Sebab itu saya sebutkan tadi, apabila kita laksanakan sesi libat urus berkaitan dengan pentaksiran ini, kita menetapkan atau kita telah membuat keputusan bahawa ada satu proses di mana kita ada assessment atau pentaksiran yang kita buat secara menyeluruh di seluruh negara, tetapi ianya sebahagian daripada ujian biasa yang dilaksanakan selama ini di sekolah sebagai ujian akhir tahun. Sebab itu kita kata keputusan atau pelaporan daripada ujian akhir sesi akademik ini bukan untuk membandingkan murid, bukan untuk membandingkan sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk kita lihat apakah pencapaian di seluruh negara, setakat mana pencapaian khususnya dalam literasi dan numerasi sebagai contoh. Kemudian kita di peringkat kementerian mempunyai data tersebut untuk membuat intervensi. Sebagai contoh, katakanlah ada kawasan-kawasan tertentu di negara ini pencapaian bahasa Inggeris terlalu rendah berbanding dengan kawasan lain. Jadi kita akan zoom in melihat apakah puncanya. Mungkin kerana kekurangan guru. Jadi sebab itu ianya lebih pada untuk membina dan membuat intervensi yang bersesuaian. Yang kedua tadi, soalan yang disebut oleh YB Sik berkaitan dengan apa yang dikatakan tekanan untuk guru mengubah markah PBD itu sendiri. Sebab itu saya telah sebutkan sebelum ini, kita tak menafikan, ya, kalau ada kewujudan keadaan sedemikian. Kerana apa? Kerana selama ini sistem berorientasikan peperiksaan ini memberi tekanan yang amat besar kepada pihak sekolah, pada guru-guru untuk memastikan seolah-olah semua mendapat satu keputusan yang baik. Sebab itu apa yang kita ingin tekankan pada hari ini di peringkat kementerian adalah untuk kita sebenar-benarnya membina murid ini. Kita lihat kepada kekuatan murid, kalau ada kelemahan kita bina dan kita pastikan supaya murid dapat mencapai tahap penguasaan yang sepatutnya berdasarkan intervensi awal. Sebab itu kita kata tadi, dalam konteks apa yang kita kata soalan yang kita sediakan dalam bank soalan ini, kita sediakan daripada tahun 4, kemudian tahun 5, tahun 6 dan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Tujuannya apa? Katakanlah ada sebarang isu sewaktu murid ini dalam tingkatan tahun 4, kita ada tingkatan 5 untuk bantu tahun 5 untuk bantu murid ini. Ada sebarang isu yang dihadapi dalam tahun 5, kita ada tahun 6 untuk gelap murid ini. Jadi pada tahun 6 kita gelap murid ini betul-betul, mereka betul-betul bersedia untuk masuk ke sekolah menengah. Kemudian di tingkatan 1, kalau ada masalah, kita akan cuba selesaikan di tingkatan 1, tapi kalau tak dapat, kita ada tingkatan 2 untuk kita selesaikan. Kemudian kalau ada sebarang masalah lagi, kita ada tingkatan 2 sepanjang tahun untuk selesaikan. Kalau tak dapat juga, kita masih ada tingkatan 3 untuk kita selesaikan. Di tingkatan 3, kita polish murid ini betul-betul, dia masuk tingkatan 4 sebagai persediaan untuk SPM di tingkatan 5. Jadi ini merupakan satu proses membina murid tersebut bersama antara guru dan ibu bapa. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan Soalan tambahan yang kedua yang terpandang awal oleh saya ialah Yang Berhormat Kulai. Aduh, baru ingat more. Sila.
Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya menyokong segala usaha KPM untuklah menjalankan pentadsiran secara holistik. Tetapi untuk PBS ataupun PBD untuk berjaya dilaksanakan secara efisien, salah satu prasyarat yang sangat penting adalah bilangan murid yang ideal di dalam bilik darjah, iaitu di antara 20 orang hinggalah 25 orang. Jadi soalan saya kepada Menteri adalah, apakah purata jumlah murid di dalam kelas di SK, SJKC, HJKT dan juga SMK supaya kita pastikan bahawa tak ada kelas yang saiznya terlalu besar. Dan kedua, tadi Menteri ada sebut bahawa KPM telah sediakan bank soalan untuk menyediakan soalan setaraf. Tetapi bukan semua subjek ada bank soalan ini. Sebagai contoh, bahasa Cina untuk HJKC, bahasa Tamil untuk HJKT, langsung tak ada bank soalan ini walaupun telah diminta oleh guru-guru yang mengajar subjek ini di sekolah HJKC dan HJKT. Jadi di sini saya nak tanya, kenapa KPM apabila sedia bank soalan, bank soalan ini disediakan untuk segala mata pelajaran, tetapi nampak bahawa ada mata pelajaran yang ada bank soalan, ada mata pelajaran yang tak ada bank soalan. Terima kasih. Sila Menteri jawab 2 minit. Terima kasih Yang Berhormat Kulai. Pertama sekali berkaitan dengan pelaksanaan PBS tadi. Izinkan saya jelaskan di sini sekali lagi bahawa PBS ini bukanlah sesuatu yang baru, ya. Untuk sekolah menengah kita perkenalkan pada tahun 2012 dan untuk sekolah rendah kita perkenalkan pada tahun 2011. Jadi perkara ini telah dilaksanakan 10 tahun yang lalu. Bukan sesuatu yang baru. Jika kita bercakap tentang kekangan sebagai contoh, kekangan dalam konteks nak laksanakan ini memerlukan murid dalam setiap kelas kurang 25 orang dan sebagainya, ini menyebabkan sampai bila kita tidak dapat melaksanakan satu perubahan besar kepada kaedah pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Sebab itu dalam mana-mana policy making in the world, dalam dunia ini, setiap polisi itu mempunyai kekangan masing-masing dan kita membuat keputusan berdasarkan constraint atau kekangan yang ada. Apa yang paling penting dalam konteks ini, memandangkan PBS ini telah ada sekian lama, kita sedang meningkatkan usaha untuk melatih guru-guru bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi, khususnya bagi meningkatkan kecekapan dan juga memastikan pengajaran dalam kelas yang lebih ramai ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk menjawab berapakah jumlah murid secara purata, ya, seramai umumnya 35 orang dalam setiap kelas. Itu secara umumlah, ada yang lebih ramai, ada yang lebih berkurang. Yang kedua, untuk menjawab soalan YB Kulai tadi berkaitan dengan subjek-subjek. Pertama sekali, subjek yang di sekolah rendah ini kita sebut adalah subjek-subjek teras. Jadi dia tak kira bahasa apa semua, tapi kalau subjek itu adalah subjek teras, yang itu yang kita sediakan untuk murid sekolah rendah, kerana kita tidak ingin nanti akan ada satu tekanan besar kepada murid untuk melihat bahawa ujian akhir tahun ini sebagai satu ujian besar. Subjek-subjek teras seperti bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah, sains dan matematik, ini sahaja yang kita sediakan, subjek teras. Jadi tak timbul, ini bukan soal perkawaman, tak ada mata pelajaran bahasa itu, bahasa ini, tidak ada. Apa yang kita nak jelaskan bahawa ianya adalah berdasarkan subjek teras yang telah ada di sekolah yang kita sediakan. Jadi itu yang penjelasan berkaitan dengan soalan apakah subjek yang disediakan. Untuk sekolah menengah kita sediakan untuk keseluruhan subjek. Jadi itu perbezanya. Kerana apa? Kerana kita ingin memastikan bahawa anak-anak di sekolah rendah ini, apa yang paling penting adalah literasi dan numeracy dalam konteks subjek-subjek teras, perkara-perkara asas untuk mereka bawa ke sekolah menengah kemudian. Itu tentang pilihan subjek yang saya boleh jelaskan. Soalan tambahan penting ni. daripada MUA. Soalan penting. Sedikit, walaupun saya tak pakai tie RMC. Soalan tambahan, Padang Serai. Soalan penting. Pendidikan. Ini pendidikan penting. Sikit je ni cadangan. Ni tak boleh pasal sekolah ni. Boleh. Boleh lah. MCKK tak boleh ni. Boleh speaker. Sikit Boleh. Menteri ada ni hari ni, Terima boleh kasih. bagi jawab. Yang Berhormat Menteri, 2/3 anak muda lepasan SPM berkata bahawa mereka lebih sanggup terus bekerja dalam sektor gig dan tidak memasuki pendidikan pengajian tinggi. Mereka katakan 3 perkara. Pertama, kerana masa pembelajaran sangat lama, 5 ke 6 tahun tak dapat ijazah.
Kedua, mereka kata bahawa mereka akan ada hutang pendidikan dari RM50,000 ke RM100,000 selepas mereka jadi graduan. Dan ketiga, apabila mereka bekerja, gaji sangat rendah. Dan kebanyakan mereka yang menjawab soalan sama datang daripada kelas pertengahan atau B40. And they want quick wins. Adakah wajar untuk kementerian selepas PT3 membenarkan anak-anak muda ini untuk dapat quick win tersebut, terus benarkan pengkhususan untuk mendapatkan high diploma selepas PT3, tingkatan 4, tingkatan 5 tidak melalui jurusan yang sama, bukan setakat dapat sebelum ni certificate, that's what's happening now. Terus belikan high diploma dalam tempoh masa 2 tahun pengkhususan TVET, supaya bila mereka sudah berumur 18 tahun, dah ada high diploma in their hands, gaji minimum RM1,800 ke RM1,100. Adakah itu boleh dijadikan cara untuk membantu anak-anak muda yang tidak ingin melalui jurusan pendidikan tinggi yang lama, memakan kos yang tinggi, but to replace it with high diploma in 2 years, Form 4 dan Form 5. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Muar. Sila. Terima kasih. 1 minit. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat Muar tadi berkaitan dengan TVET, kalau saya boleh sentuh TVET sahaja ya, kerana ini telah dilaksanakan di institusi kita di College Vocational, di mana murid ini boleh meneruskan pengajian di College Vocational sama ada dalam bentuk sijil kemahiran ataupun di peringkat diploma. Itu telah dilaksanakan. Jadi apa yang kita inginkan pada hari ini adalah untuk memastikan program di College Vocational ini kita tingkatkan kualitinya, kita jadikan lebih menarik dan bagi memastikan setiap program itu mengambil apakah keadaan yang berlaku dalam industri. Jadi anak-anak muda akan melihat program TVET kita yang kita sediakan melalui College Vocational ini adalah satu peluang untuk mereka meneruskan pengajian mereka dalam konteks teknikal dan vocational. Itu kita telah laksanakan. Kalau saya boleh cadangkan pendek saja Mbak Menteri, jawapan bertulis pun tak apa. Saya faham College Vocational, tetapi ini selepas mereka dah tamat SPM. Kalau boleh tanya, mungkin do further research, tak bolehkah kita awalkan selepas PT3, Form 4, Form 5, 2 tahun tersebut, terus boleh dapat high diploma. So pengkhususan tu jauh lebih awal, similar to the German model. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Muar. Baik. Terima kasih pada ini saya ambil maklum apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Muar. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya